Siaran 27 Disember 2020, episod 51 Nona pada penghujung tahun 2020. Pejam celik, kini tinggal 4 hari saja lagi untuk kita melangkah ke tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa episod minggu ini, Mira berada di salah sebuah pusat buku yang cukup popular bukan hanya kerana koleksi bukunya tetapi ruang dekorasi dan hiasan dalaman yang unik dan menarik perhatian. Book Access yang baru saja dibuka di Tropicana Gardens Mall ini adalah lokasi yang sesuai untuk meluangkan masa bersama seisi keluarga. Terima kasih kami ucapkan kerana sudi menerima kunjungan kami. Mira tak sabar nak melihat koleksi buku yang terdapat di sini. Variasi resepi kerabu. Fashion 2020 dengan gaya dan penataan yang elegan. Kerja dalam fashion industry ni bagi saya, word speed kita kena laju tau. Kena sentiasa cepat. Juga apakah jangkauan fashion bagi tahun 2021? Kerjaya dan kreativiti seni seiring dengan kemampuan diri. Kita jangan ketepikan kita punya passion. Semua tu adalah skill-skill boleh menjadi satu kerjaya. Wanita di dalam pelbagai sektor pekerjaan, kehebatan wanita yang turut sama menggalas tugas dan tanggungjawab besar yang kebiasaannya dimonopoli oleh kaum lelaki. Bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan, fashion terus dibanjiri dengan koleksi dan rekaan yang menepati cita rasa tempatan. Daripada peringkat fashion yang mempunyai kelasnya tersendiri sehinggalah golongan yang baru saja memulakan karya fashion, rata-rata mendapat sambutan baik oleh pecinta fashion tanah air. Meskipun dunia sedang berhadapan dengan COVID, namun keberkesanan idea dalam menghasilkan rekaan yang unik tetap berjalan seperti biasa. Apakah fashion terbaru mewarnai tahun 2021? Sama-sama kita saksikan. Industri fashion di Malaysia mencatatkan sejarah tersendiri sepanjang tahun 2020. Meskipun dilanda wabak pandemik COVID-19, ia bukan halangan buat mereka muda Daniel Zarif, 25 tahun, untuk terus berkarya menghasilkan rekaan-rekaan terbaru. Actually, family background, my mum actually wedding planner and my sister pun wedding planner. So, minat tu dah ada dah buat sikit-sikit tapi tak ada modal masa tu. Umur pun 18, masih study lagi. So dah buat slow, buat kawan-kawan punya dulu. Lepas tu buat kenalan terdekat lah. Meminati dunia fashion sejak di bangku sekolah lagi menjadikan dia nekat dan terus berusaha mengejar impian untuk menubuhkan jenamanya sendiri. Sebab dah ada minat tu kan. So kini ikut dorang, tengok dorang buat. So saya belajar sebenarnya lebih kepada hands on. Maksudnya dorang ajar saya boleh buat, dorang ajar saya boleh buat. Mereka muda yang berasal dari Kuala Lumpur dan mempunyai ijazah sarjana muda di dalam kursus kewangan ini akui cabaran terbesar adalah untuk menyesuaikan diri di awal pembabitannya. Mula-mula sebab saya tak tahu, saya bukan budak fashion. So, dari segi fabric saya nak kena belajar. Lepas tu macam mana nak design. Sebab customer akan datang dengan lain-lain kerana. Sometimes yang datang tu kadang-kadang lagi pandai daripada kita. So, risau tau masa tu. Masa yang zaman tak ada knowledge lah. Saya kena belajar memang starting from zero. Setiap kali menghasilkan sesuatu rekaan, dia gemar melakukan eksperimentasi terutama di dalam pemilihan fabrik dan material selain bermain dengan perincian yang ringkas namun tampak eksklusif. Kalau tanya, memang saya suka simple. Sometimes saya suka kurang detailing tapi saya lebih kepada suka kecuali garment. Contohnya macam you ada draping dekat baju ataupun pleated kan. Benda yang macam susah untuk buat tapi you tak perlukan detailing daripada atas sampai bawah lah buci.
Ataupun mungkin ada sikit ke macam you punya signature ke ataupun embellishment kan, detailing dekat leher baju tu kosong tapi dekat leher penuh. Kalau fabric tu saya boleh campur tapi mostly saya akan guna chiffon. Sometimes kalau baju tu heavy sikit kita boleh guna taffeta ke, kita boleh guna Duchess dan ada scuba, banyak material. Seperti mereka lain, Daniel juga berasa teruja setiap kali koleksinya berjaya menambat hati beberapa penyanyi terkenal tanah air. Dia turut diberi kepercayaan mereka busana eksklusif untuk digayakan di atas pentas besar terbaru di separuh akhir Music Music ke-35. Nervous, sangat nervous sebab untuk Adira ni sebenarnya masa dia nak pakai baju tu, date saya nak pergi travel. Saya cancel travel saya. Saya nak pergi bercuti masa tu. Lepas tu saya tengok, uish dapat. Sebab lepas tu saya rasa macam opportunity sayang kalau kita lepas. So saya cancel. Kayaknya betul-betul lah kita cuba buat. Dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Sama juga dengan Kak Aisyah pun, dia start bagi saya pun satu job yang bukan dia bagi macam kenduri kahwin ke yang kecil-kecil. Dia terus bagi saya konsert. Lepas tu dia memang berani cuba dan dia pun alhamdulillah dia selesa sampai sekarang. Sudah 7 tahun berkecimpung di dalam industri fashion, setiap cabaran yang ditempuhi dianggap sebagai satu pelajaran yang mematangkan dirinya bergelar Pereka Fashion. Kerja dalam fashion industry ni bagi saya, word speak kita kena laju tau. Kena sentiasa cepat. Saya pernah satu wedding, saya tak nak mention siapa, kata kejut pengantin tu orang. 2 hari wedding dia, lepas pada tu malam tu baju tu rosak sebab kebetulan aircon kereta saya leaking. Lepas tu rosak semua baju. Lepas kayaknya saya pula nak travel, nak bawa baju tu. Kayaknya kita tukar benda tu dalam masa, memang tak tidur malam masa tu, memang buat benda tu. Penyanyi cantik dan berbakat besar Adira juga mengakui kerjasama daripada penggiat seni sepertinya diperlukan agar bakat dan kemampuan pereka-pereka fashion baru dapat ditonjolkan di mata umum. Bagi Adira sendiri, why not kita bagi peluang kepada designer-designer muda, designer-designer baru yang datang approach kita, why not kita bagi diorang peluang untuk kita menggayakan ataupun memakai pakaian mereka supaya diorang boleh dikenali more. Semua designer boleh buat semua design. You tunjuk mana-mana design, dekat mana-mana designer, I think semua orang boleh buat. Tapi yang membezakan ialah signature. Kita tengok baju ni keluar dah tahu dah siapa. Baju ni keluar dah tahu dah siapa. Untuk orang-orang yang baru macam saya ni, kita orang tengah untuk nak dapatkan satu signature. Yang orang tengok sekali pun orang dah tahu dah. So nak sampai untuk tahap tu, kita masih tengah taking steps kan. Saban tahun, lanskap industri fashion di Malaysia mengalami perubahan yang drastik. Dengan mengambil kira pandangan pereka-pereka fashion tempatan, pastinya mereka mempunyai jangkauan aliran fashion bagi tahun 2021. Fashion is a very big subject. I can say memang fashion, we akan restyling pakaian-pakaian kita yang kita ada, then how do we update it, design it well. And itulah, these 3 subject is very important, I think, untuk the 2021 or years coming. I think we're back to normal. I mean, I always think positive way. And event was coming out, people can't wait to coming out to celebrate. I think we keep it classic, but we add the modern touch on it. Saya punya pendapat tahun hadapan akan ada muncul kembali fashion minimalis. Selain jenis potongan bersama gabungan gaya tradisional ataupun moden, rekaan dengan warna yang lebih terang juga turut dijangka akan memenuhi pasaran fashion tahun hadapan. Untuk tahun 2021, banyak mengetengahkan warna sobat yang bermain dengan nada pastel dan tetapi ceria, dan juga teknikal seperti draping akan dibawa ke tahun hadapan. Don't ada prediction yang kita akan back to basic. Kita akan pakai loose fit punya attire dan kita akan pakai baju-baju yang very accessible. I rasa 2021 masih oversize. Masih something yang for you to be comfortable in your own skin. Orang cakap macam relax. Tapi untuk suka-suka kita still kena ada structure. Kehadiran tahun 2021 pasti dinantikan semua. Semoga lebih banyak koleksi yang dihasilkan bersesuaian dengan kehendak semasa, sekaligus meletakkan negara Malaysia di antara negara yang kompetitif di peringkat global.
sehingga ia memaksaku membuang kau jauh. Hai, saya Fia Julia, selebriti anda minggu ini. Penantian ini. Anak jati kelahiran Sarawak ini antara penyanyi yang berbakat besar meskipun baru 2 tahun mengorak langkah di dalam dunia seni. Sebenarnya ni mewarisi minat ayah Fia lah. Ayah Fia teringin sangat, dari kecil lagi, ayah Fia memang biasakan Fia masuk macam-macam tandingan menyanyi lah. So ayah Fia teringin sangat nak Fia jadi seorang penyanyi, and Alhamdulillah lah rezeki Fia and restu ayah Fia jugalah. Berkat doa ayah Fia juga, Fia dapat jadi penyanyi macam sekarang ni. Kalau nak diikutkan, Fia nak cuba macam-macam genre lah. Fia akan cuba, teringin nak cuba pop. Nak menari lah, nak belajar menari. Sebenarnya Fia tak pandai tapi teringin nak cuba benda itu nanti. Tidak mahu terikat dengan genre muzik balada, Fia tampil dengan lagu terbaru berjudul Penantian, membawa kelainan dan aura muzik yang lebih segar. Single yang terbaru Fia sekarang lah Penantian. Lagu ni dicipta oleh komposernya adalah Ikuan Fatana dan Wan Saleh dan lirik dari Ikuan Fatana. Okay, kalau diikutkan lagu ni mengisahkan tentang Fia bercinta dengan seorang lelaki ni. Lelaki tu tiba-tiba menghilangkan diri tanpa berita. So Fia menanti jawapan dari dia. Fia tak tahu apa status Fia dengan dia sebenarnya. Rasa macam penantian tu tersiksa, menyiksakan lah. Kalau diikutkan, ikut pengalaman, ada jugalah terjadi dekat hidup Fia. Tapi Fia rasa macam Fia masih muda, jadi Fia move on lah. Fia cari kebahagiaan Fia sendiri. Dia memasang impian untuk bekerjasama dengan penyanyi berpengalaman yang lain agar dapat menambah ilmu selain mencari keserasian vokal. Yang paling Fia idolakan Kak Dayang Nur Faizah lah semestinya, sebab beliau pun berasal dari Kuching, Sarawak. Jadi Fia teringin nak menjadi seorang penyanyi yang dibanggakan oleh orang-orang negeri Sarawak juga. Actually Yazid kenal dengan Fia dah berapa tahun yang lepas, sejak Fia masuk dengan dekat company Aries Music. And waktu tu first time Yazid jumpa, kalau tak silap Yazid tengah recording untuk single yang kedua, Apa Salahku. Fia datang macam dia just nak ambil vibe untuk recording macam tu lah. Fia ni sebenarnya dia punya karakter tak banyak beza pun dengan Yazid. So senang nak masuk, macam masuk idea kan, perangai dia tu. Lepas tu kalau dari segi kerja dia memang bagi Yazid profesional lah. Sebab kalau kata kontak dia untuk macam kita orang cover lagu ke apa, dia macam laju je balas. Keputusannya untuk mengejar impian sebagai seorang penyanyi disokong keluarga, terutama daripada bapa tersayang, kerana niat utama adalah untuk mengubah nasib keluarga. Fia nak ucapkan, terutama sekali nak ucapkan terima kasih pada ayah Fia lah, sebab sentiasa memberi sokongan dan mendoakan untuk masa depan Fia. And Fia nak ucapkan terima kasih juga kepada semua penyokong-penyokong Fia yang tak berhenti support Fia dari dulu sampai sekarang. Sebagai pendatang baru, Fia Julia sentiasa bersedia untuk bersaing secara positif antara satu sama lain di samping mempersembahkan lagu-lagu yang terbaik. Apakah pula resepi menarik pada minggu ini? Sama-sama kita pelajari dan jadikan masakan sebagai hobi yang boleh juga menjana pendapatan. Kerabu merupakan hidangan yang sihat kerana bahan-bahan asasnya adalah sayur-sayuran atau buah-buahan, selain kaedah memasaknya yang mudah tanpa menggunakan minyak. Assalamualaikum, saya Nurul Fidia dari restoran Dulang Raja. Okey, restoran kami terkenal dengan masakan Kelantan. Okey, salah satunya ialah kerabu. Hari ini saya akan kongsikan 3 jenis kerabu yang famous di restoran kami. Bahan yang diperlukan ialah 1 biji mangga dan lobak merah yang telah disagat, 4 biji limau nipis, sedikit cili padi, sedikit daun limau nipis, 2 tangkai daun ketumbar, 1 biji tomato,
3 sudu sos ikan, 3 sudu jus limau, 3 sudu sos tiram, 3 sudu gula kabong, kacang tanah yang telah ditumbuk kasar, ikan bilis yang digoreng. Okey, mula-mula kita campurkan bahan-bahan. Masukkan ikan bilis, tomato yang dipotong dadu, cili, daun limau dan daun ketumbar bersama kacang tanah yang ditumbuk kasar. Kemudian kita masukkan jus limau. Masukkan sos ikan dan sos tiram. 1 sudu gula kabong ya. Gula kabong ni special dekat Kelantan dengan Thailand ya. Saya rasa susah nak jumpa kat sini. Perasakan dengan garam dan gula. Kemudian kita gaul. Boleh pakai tangan ataupun senduk lah mengikut cita rasa masing-masing. Gaul sampai sebati ya. Okey, dah siap ya. Dah boleh hidang. Untuk resipi yang kedua ialah kerabu jantung pisang. Ini ialah bahan-bahannya. Sebiji jantung pisang, 2 batang kacang botol, sedikit timun, 1 biji tomato, 2 biji bawang besar, 2 batang cili hijau dan merah, 3 biji limau nipis dan limau kasturi, sedikit daun kesum dan daun limau, 2 batang bunga kantan, 3 batang serai, 3 sudu kelapa disangai, sedikit lada hitam, 2 ekor ikan rebus, 100 gram santan segar. Masukkan lada hitam bersama bawang merah dan tumbuk kasar. Okey, kita masukkan jantung pisang tadi. Masukkan ke semua bahan yang telah dihiris tadi. Masukkan juga kelapa parut goreng dan tomato yang dipotong dadu. 1 sudu gula kabong. Masukkan pula 2 sudu besar sos tiram, 3 sudu sos ikan, kemudian sedikit santan. Tambahkan garam dan gula sebagai penyedap rasa. Perahkan limau dan gaul sebati. Sedia untuk dihidang. Ini ialah resipi yang terakhir iaitu kerabu perut. Ini ialah bahan-bahannya. 500 gram perut lembu dibasuh bersih dan siap direbus, sedikit kacang panjang dan kacang botol, 1 biji tomato, 2 biji bawang merah, 4 biji kedondong, 3 batang serai, 2 batang bunga kantan, setengah biji kelapa digoreng tanpa minyak, 1 sudu lada hitam, daun kesum, 3 biji limau kasturi, 2 ekor ikan sardin yang telah direbus dan 300 gram santan. Tumbuk kasar lada hitam dan bawang merah bersama isi ikan yang telah direbus. Seterusnya kita masukkan perut yang tadi yang telah dipotong ya. Seterusnya kacang botol, kacang panjang. Campurkan kedondong yang telah dihiris nipis bersama kesemua bahan kering tadi. Kemudian perahkan limau nipis dan masukkan sos ikan, sos tiram dan perahan jus lemon. Masukkan cili, santan dan perasakan bersama garam serta gula. Okey, ini ialah 3 resipi kerabu yang telah saya kongsikan tadi. Bagi you all yang teringin untuk mencuba, boleh datang ke restoran Dulang Raja yang terletak di TTDI Jaya Shah Alam. Selamat mencuba. Meminati industri rekaan dalaman, wanita ini menjadikan kediaman cantik sebagai bahan rujukannya. Daripada kediaman, sehinggalah beralih kepada rekaan bangunan dan hospitality, cetusan ideanya tersendiri. Berkat sokongan daripada pekerja, rakan-rakan dan keluarga, dia berjaya sehingga ke hari ini. Inspirasi wanita ini boleh dijadikan contoh. Menata rias kediaman peribadi mahupun ruang komersial seperti pejabat dan hospital mengikut tema bukan perkara mudah untuk dizahirkan oleh seorang pereka hiasan dalaman. Namun berbekalkan minat, Nazrin Shahnaz Pia Muhammad, 31 tahun, menerajui syarikat reka bentuk hiasan dalaman bersama ibunya Nisah Karim, 56 tahun. Banyaknya dalam industri construction ataupun interior design ni, dominasi ni adalah lelaki. Jadi kebanyakan orang adalah sama ada dia memang lebih tua ataupun dia lebih experience lah daripada kita. Jadi cabaran kat situ adalah kita nak convince diri kita dan kita kena macam cara kita nak lead certain project tu, itu adalah satu aspek yang kita akan sentiasa improve dan adapt lah dengan situation tu.
anak tunggal berkelulusan ijazah sarjana pengurusan perniagaan dan pemasaran dari University Sussex, England ini menggalas tanggungjawab besar pada usia yang masih muda. Setiap ilmu yang dipelajari digunakan sebaiknya sebagai landasan untuk dia bergerak ke hadapan. Sebab saya dibesarkan dalam family yang memang ladies ni dia ada satu willpower yang sangat kuat. Kalau hari ni dia down pun esok pagi tiba-tiba dia bangun dengan cara yang nothing happened yesterday, macam tu lah kan. So bagi saya definisi yang wanita kuat adalah memang bagi saya idola saya adalah mak saya lah. Sebab satu dia boleh handle things yang happen dekat rumah, things yang happen kat office, things yang happen dengan klien. Benda tu memang bukan mudah. Role yang terlalu banyak untuk ladies ni, especially yang zaman abad ni kena handle. So willpower number 1, number 2 willingness to do anything for orang yang kita suka, orang yang kita sayang. Itu dua benda yang sangat-sangat sabar dengan family, sabar dengan obstacles daripada luar, bukan mudah. Dan sweetnya kat sini adalah bila kita buat keputusan tu, kita buat keputusan bersama. Dan semua aspek tu adalah dua pihak yang bagi input dan yang bestnya apa yang kita design sampai dekat site tu benda tu menjadi. Meskipun sibuk dengan tanggungjawab terhadap kerjaya, namun dia bijak membahagikan masa untuk bersama-sama keluarga. Selain mencabar kemampuan diri, dia juga gemar mencuba sesuatu yang baru sehingga berjaya menghasilkan rekaan yang terbaik dan dapat memuaskan hati semua pihak. ID ni dia selalu evolving, sama ada material ke color ke, dia selalu evolving. So terapi saya dalam ID ni ataupun dalam design saya ni adalah saya sentiasa cuba cari benda baru. So bila saya cuba adapt dan benda tu menjadi, yang tu yang best tu. Lebih membanggakan, kecekalan usahawan muda ini bersama ibunya di dalam mencipta rekaan terutama hiasan dalaman hospital di seluruh negara telah mendapat pengiktirafan sebagai orang berjaya Malaysia oleh Britishpedia. Memanglah keadaan pandemik, keadaan yang tidak ketentuan ni banyak memberi kesan kepada semua jenis bisnes. Sekarang ni orang dah adapt kepada dua kerja ataupun online bisnes dan sebagainya. Saya sangat respect benda tu sebab kadang-kadang dia keluar daripada norma yang kita dah biasa buat. So tapi apa yang saya tengok dia orang buat adalah dia orang start small. Kadang-kadang dia orang jadi dropship dulu, kadang-kadang dia orang start jual produk orang lain dulu ataupun start maybe buat some F&B dekat rumah. Dia start kecil tapi lama-lama dia catch up dengan the trend. Wanita yang dahulunya dikatakan hanya duduk di ceruk dapur sebenarnya mempunyai kekuatan yang besar di dalam setiap nadi mereka. So bagi saya memang 2020 ni pun dah mencabar. Saya rasa 2021 pun it's going to be something jugalah, tough jugalah kan. So bagi saya cara kita nak overcome, jangan tengok benda tu sebagai masalah adalah kenapa kita buat benda tu? Adakah sebab family kita? Sometimes kita buat tu sebab kita nak support anak ataupun nak support my parents. So benda tu kena jadi satu azam, semangat. Kenapa kita akan terus buat dan kenapa walaupun apa yang menjadi, apa juga cabaran kita akan terus kalau orang Kedah cakap ni harung je lah. Macam tu. Saya ucapkan insya-Allah semoga 2021 akan lebih cemerlang. Kita akan mendapat satu kebahagiaan ataupun macam semua benda yang kita nampak tak certain ni insya-Allah akan jadi okey dan insya-Allah kita akan be strong for ourselves, for our family dengan for our country. Banyak lagi perkara yang ingin dikecapinya. Dia mahu memastikan kerjaya ini dapat memberi inspirasi kepada golongan muda untuk berani mencuba. Dorongan positif keluarga serta orang sekeliling juga menjadikan kita lebih dihargai dan sentiasa melangkah jauh untuk merealisasikan impian.
Wanita selain menjadi pendorong kejayaan, mereka juga adalah penyalur ekonomi bukan sahaja untuk keluarga, malah untuk negara. Wanita hebat pada tahun 2020 pastinya mempunyai pelbagai strategi dan perancangan untuk memberikan yang terbaik. Siapakah di antara mereka wanita hebat pada tahun 2020? Realiti mendekati mereka bersama kejayaan demi kejayaan yang dikecapi. Walaupun secara lumrahnya wanita sering dikaitkan dengan kemampuan diri, namun berkat kesungguhan, usaha dan semangat, wanita juga mampu berdiri setanding lelaki. Bukan hanya menguruskan kehidupan, malah dapat melakukan pelbagai tugasan di dalam kerjaya yang mencabar. Bertugas sebagai salah seorang anggota badan beruniform, Nur Fazida Tina Muhammad Nur, 39 tahun, selaku pegawai Bomba Kanan 2 adalah satu-satunya anggota bomba wanita yang bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Rawang, Selangor. Masa mula-mula saya agak ragu-ragu untuk menyertai pasukan bomba ni. Tapi mak saya dia nak anak dia, salah seorang daripada anak dia ada yang mewarisi arwah ayah ni tadi. Saya sangat-sangat berbanggalah dengan pencapaian saya daripada pegawai bomba biasa. Saya dah dinaikkan pangkat pada tahun 2015 kepada pegawai bomba kanan 2. Itu kalau pegawai bomba kanan 2 ni sebagai penyelia. Kalau di balai kita sebagai pegawai operasi lah, penyelia kepada operasi dan mengetuai sesuatu operasi. So dalam Selangor ni sendiri ada 6 orang sahaja pegawai bomba kanan 2 dan tak semua pegawai bomba kanan 2 ni mengetuai operasi. Ada yang stay di pejabat dan ada yang mengetuai operasi seperti saya lah. So kita rasa sangat-sangat berbangga berada di kalangan minoriti kan. Biasa kita dengar pelaporan melalui kita punya sistem lelaki saja yang lapor kan. Certain balai sahaja yang ada perempuan yang dengar bunyi. Ibu kepada 3 orang cahaya mata ini pernah berkhidmat di dalam bidang perhotelan selama 12 tahun sebelum menyertai Jabatan Bomba dan Penyelamat pada tahun 2004. Minggu pertama rekrut salam perkenalan tu pun dah membuatkan saya rasa hampir nak give up. Kami perlu potong rambut sama macam lelaki. Daripada asal, boleh bayangkan kerja hotel macam mana bergaya kan. So bila masuk bomba tu, saya kena potong rambut menggunakan mesin yang tapak dia hanya nombor 3. So boleh bayangkan tak? Dan untuk potong rambut tu setiap minggu, setiap hari Ahad dia perlu melalui proses pemotongan rambut. Rambut tak ada nak panjang, tak sempat nak panjang. Kemudian kita melalui satu orang kata latihan fizikal yang agak berat. 3 bulan pertama tak dibenarkan berhubung dan juga berjumpa dengan family kecuali kalau ada betul-betul kes kecemasan lah. Menjadikan arwah bapanya sebagai idola, Fazida sentiasa kekal positif dan berbangga dengan kejayaannya di dalam misi mencari dan menyelamatkan mereka yang memerlukan. Kebetulan ada seorang senior mana dia kawan arwah ayah saya. So dia cakap, Kak Long, sekarang ni perempuan tak ramai. Dia cakapkan, kalau kau nak ke depan, kalau kau nak cepat naik pangkat, kau kena menonjolkan diri. Sebab kena lawan, dia cakap. Kalau dulu arwah abang kau boleh buat, kau pun mesti boleh buat. Dan kebetulan masa saya menganggotai pasukan MAS, MAS team ni adalah satu pasukan yang agak tough juga. Dia punya cabaran fizikal dia memang sangat-sangat mencabar. Mengangkat beban-beban fizikal yang memang orang kata sukar untuk kita ni seorang wanita untuk buat kerja tu kan. Tapi kita challenge diri kita dan alhamdulillah selepas 9 bulan saya berjaya menamatkan dan bertugas hingga hari inilah. Mana kita dalam kerjaya yang dipelopori oleh lelaki sebenarnya tak salah untuk kita mencuba. Sebab kan kita rasa kalau kita mampu buat, kita boleh challenge diri kita. Sebab sekarang ni dunia dah semakin ke depan. Kita dah ke era transformasi 2020 dah ni. Dulu cakap 2020 kereta boleh terbang kan. So tak salah kalau perempuan pun mencuba sesuatu yang di luar daripada bidang kita yang asal sebenarnya. Sebagai seorang anggota bomba, dia sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan semasa menjalankan operasi. Datuk Noni Muhammad Razzi, 49 tahun, antara wanita pertama negara yang cekap mengendalikan syarikat penyelenggaraan helikopter bertaraf antarabangsa. Di sinilah saya mula memberi cabaran kepada diri sendiri. Why don't you go out and again try with your experience kan dengan pengalaman yang telah ada. Jadi
teruskan perjuangan dalam bidang perniagaan. Jadi selepas tu saya buka perniagaan sendirilah. Aero angkasa ni pada saya yang saya suka tu masa mula sebab bunyinya kuat kan. Bila airplane tu, kapal terbang tu kan, jet fighter lah. Wah, kita pun tengok alamak teknologi yang tinggi kan. Jadi kita terasa teruja lah macam tu. Memulakan kerjaya di dalam bidang guaman, wanita ini berjaya memecahkan monopoli industri berteknologi tinggi yang bukan sahaja memerlukan kepakaran namun ketelitian untuk menguruskannya. Saya ni memang sering ditanya soalan ini disebabkan bidang ni memang rata-ratanya didominasikan oleh pihak lelaki. Tetapi kalau kita sebagai seorang perempuan, kita mesti pandai dalam membawa diri, dan juga kita wanita ni memang multitasking. Jadi we know our worth kan, kita boleh kalau anak di rumah pun kita boleh jaga, ni berniaga lagi, mak bapak lagi, adik-beradik lagi kan. Jadi bila di saat yang ada banyak cabaran, kita pandai untuk orang kata adapt. Jadi of course first thing they see you, mungkin dia orang ingat kita HR ataupun kita public relation. Tapi bila kita cakap it's my own company, jadi menjadi pembuka mata. Dan bila kita sebagai leader dalam sektor ni, perlulah kita juga macam saya perlu mengambil masa untuk mengetahui bidang teknikal walaupun saya bukan seorang engineer. Jadi saya ambil masa untuk menimba ilmu pengetahuan. Nasihat saya lah kepada usahawan wanita ialah kita ni kan networking ada. Jadi segala persatuan, NGO, wanita ni rajin. Jadi selalu berkumpul, kalau nak mengeluarkan orang di dalam sesuatu acara, kita wanita yang banyak bagi support kan. Jadi gunakanlah networking tu, because business ni actually is all about networking. Seorang lagi wanita hebat, pakar kriminologi dan psikologi, Profesor Madya Dr. Geshina Ayu Mat Saad juga antara wanita yang memilih untuk mempunyai kerjaya yang tidak semua wanita mampu melaksanakannya. Macam mana saya bermula, dia sebenarnya saya boleh katakan sebagai fate telah ditentukan. Okay, sebab masa saya belajar masters di UiA, saya juga adalah bekerja di UiA juga sebagai HR, ketua HR di IIUM Holding pada waktu itu. Dan salah satu tugasan saya adalah untuk merekrut staf-staf baru. Antara lainnya adalah untuk melihat latar belakang mereka, sama ada mereka terlibat dalam jenayah atau tidak. Bakatnya dalam meneliti dan menganalisa perwatakan seseorang penjenayah dan mangsa menjadikan dia wanita hebat di dalam negara. Maka tidak hairanlah Dr. Geshina tidak terkecuali dengan pelbagai pencapaian sepanjang kerjayanya sebagai pakar kriminologi dan psikologi. Ia perlu bermula dengan minat dan ilmu pengetahuan serta perlu komited dengan segala tugasan yang digalas. Kalau bidang kriminologi ni, perlu ada passion, perlu ada perseverance. Kalau tak ada passion, tak ada perseverance, tak payah. Sebab bidang ni adalah mencabar, sentiasa berubah setiap hari, benda yang baru. Sifat wanita yang tekun dan rajin membuatkan diri mereka sentiasa ingin maju ke hadapan. Tiada halangan untuk wanita terus berjaya dan mencipta sejarah dengan pencapaian yang tertinggi dalam setiap bidang pekerjaan. Telah berkhidmat selama 24 tahun di dalam bidang perubatan, Dr. Rohaya Ramli, 54 tahun, tidak menyangka bakat seni contingan atau doodle menjadi salah satu terapi dirinya. Memang daripada sekolah, doktor memang minat
seni lah, ya. Bukan setakat melukis tu. Melukis tu sebenarnya masa tu tak tahu. Doktor suka menyanyi, suka menari daripada zaman sekolah menengah lagi. Semenjak MCO ni, doktor tiba-tiba kan banyaknya masa terluang. Secara boleh kata tak langsung, doktor just Google, terjumpa doodle tutorial. So daripada situ, seronok juga ni. Dan senang sebab apa? Perkataan doodle tu sebenarnya dalam bahasa Malaysia adalah menconteng. Maknanya kita lukis tak payah fikir apa. Tidak ada struktur dan tidak ada planning. Kita buat aja. Okey, kita buat apa yang kita rasa nak lukis. Saya nak lukis kucing, lukis je. Tapi tak jadi ke tak jadi, tak ada masalah, kan? Dan bila kita buat doodling ni adalah satu aktiviti untuk menghilangkan tekanan sebenarnya. Dr. Rohaya membuktikan usia dan memiliki kemahiran di dalam bidang yang jauh berbeza sebenarnya membawa dia ke fasa yang lebih menarik di dalam sebuah kehidupan. Doktor memang minat menyanyi daripada zaman sekolah lagi lah. Okey, masa sekolah rendah masuk choir je. Sekolah menengah pun choir juga. Tapi yang paling doktor mula menyanyi dengan band masa universiti. So selepas itu adalah beberapa kenduri kahwin, jadi kami dipanggil untuk menyanyilah di fasa itu. Tapi setelah doktor graduate, memang tidak ada masa untuk menyanyi. Ya, memang tak ada masa sampailah tahun 2016 anak doktor yang sulung nak kahwin. Jadi kami pun bergabung balik dan menyanyi semula. Kesibukannya di klinik membuatkan wanita yang berasal dari Pulau Pinang ini melupakan seketika bidang seni yang diminati. Namun cinta terhadap seni tidak pernah padam, malah semakin bersemangat untuk menghasilkan sesuatu yang lebih segar. Memanglah kalau kita nak ikutkan mak bapak kita, doktor pun sendiri ibu bapa kan, kita naklah anak kita ni bukan nak kata apa, mengambil kerja-kerja yang gah lah, okey. Jadi doktor lah, jadi lawyer lah, jadi engineer kan, dan dentist sebagainya. Tapi tidak salah kalau kita memang berkemampuan untuk mengikuti kursus-kursus tersebut, silakan, kita kena buatlah. Kan kita pun kena ikut juga cakap mak bapak kita kan. Tapi kita jangan neglect atau kita jangan ketepikan kita punya passion. Kalau kita memang suka melukis, menari, menyanyi, buat fashion ke, makeup ke, semua tu adalah skill-skill yang juga boleh menjadi satu kerjaya. Ya. And kalau kita sudah pun mendapat ijazah yang disuruh oleh mak bapak kita, kita cari masa untuk buat apa yang kita suka. Jadi dia boleh jalan dengan selari. Yang pentingnya kita kena tahu membahagi masa lah supaya kita tidak abaikan salah satu daripadanya. Seni bukan sahaja menjadi terapi, malah dijadikan aktiviti keluarga yang dapat dilakukan bersama-sama. Dia harus bijak membahagikan masa antara kerjaya, hobi dan keluarga agar dapat diuruskan dengan teratur dan sempurna. Masa muda tu memang tidak ada masa lah. Tidak ada masa nak melukis pun tak ada masa, nak menyanyi pun tak ada masa. Cuma dah umur macam ni, ya, dah 5 siri ni, anak dah besar, dah ada cucu dan sebagainya, barulah rutin tu jadi senang lah, jadi macam teratur berbanding di zaman dahulu. Jadi nasihat doktor kalau masa muda tu kena cari juga masa untuk diri sendiri. Ya. Di sini doktor ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan doktor sangat berharap tahun 2021 ini adalah tahun yang lebih baik daripada tahun ini kepada semua rakyat Malaysia, tak kira di mana anda berada. Ya. Cita-cita dan minat kreatif wajar digilap seiring dengan kemampuan diri. Selain memberi kepuasan, ia juga perkongsian yang bermanfaat kepada masyarakat.
Membaca jambatan ilmu bukan sahaja buku ilmiah tetapi pelbagai medium seperti surat khabar, novel, majalah dan sebagainya yang boleh menyalurkan informasi berguna untuk kita. Lebih hebat lagi, semua hanya di hujung jari dengan dunia digital. Jadikan amalan membaca sebagai hobi kerana ilmu itu tidak akan pernah habis untuk digali dan dapat memberi manfaat dalam kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi kepada Book Access kerana sudi menerima kunjungan kami. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami TV3 Nona. Jika anda mempunyai apa saja pendapat, komen ataupun idea, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Wanita, inspirasi semua, kita jumpa lagi pada tahun baru, tahun hadapan bersama saya Mira Fuzah. Bye semua, Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran di tangan